I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Alright, so macam video tadi, so kita ada kejutan-kejutan baru, penambah baikan ataupun kita panggil sebagai kejutan baru untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun terkejut tadi, sebab tadi saya punya video audio tak dengar. Jadi kita penuh dengan kejutan hari ni. Itulah tema yang kita nak bawakan hari ni, iaitu adalah berkaitan dengan kejutan dalam market hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tolong share dulu kita punya sesi live ini supaya lebih ramai orang yang mendapat bukan setakat market update tetapi mendapat manfaat. Seperti biasa kita di Smart Saham kita sentiasa committed untuk memberikan lebih banyak informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong kita untuk mendapatkan lebih ramai orang lagi yang melihat kita punya weekly update ni, supaya supaya tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat kita je untung, sahabat kita pun boleh untung, family kita boleh untung, saudara mara kita boleh untung, sama-sama untung, sama-sama syok melabur dalam pasaran saham itu sendiri. Macam tu. Supaya supaya kita ni tidaklah menjadi seorang pelabur yang melabur tak tahu apa benda pun tak tahu. Kita menjadi seorang pelabur yang kita panggil sebagai informed investor. So informed investor ni ada chances untuk buat profit yang lebih konsisten dalam market tu sendiri. Berseri-seri tuan hari ni. Terima kasih Tuan Farizal. Daripada mana Tuan Farizal? Daripada mana? Tolong bagi tahu sikit. Dah dengar. Okay. Right. So berkat hari Jumaat, alhamdulillah. Saya dengar hari ini pun ramai orang yang mendapat kejutan daripada market. Kejutan-kejutan yang baik, kejutan-kejutan yang kurang baik pun banyak juga kita dengar. Tetapi tak tahulah tak tahu dekat luar sana macam mana. Tetapi kita alhamdulillah kita dalam alumni Wyckoff alumni Wyckoff, kita mendapat kejutan-kejutan yang sangat-sangat menggembirakan. Masuk kaunter ni untung, masuk kaunter ni untung, kaunter tu untung, kaunter sana pun untung, kaunter situ pun untung, semua untung. Macam tu. Alhamdulillah hari ini selalunya kita panggil sebagai Jumaat berdarah, tetapi alhamdulillah hari ini Jumaat yang barakah. Instead of Jumaat berdarah, Jumaat yang barakah. Alhamdulillah, semua trade tu menjadi, dan bukan setakat menjadi sekali dia payung tu tuan-tuan dan puan, tak tahu nak kata apa. Kita nak target 100 kita nak target 100 sebelum kita kongsikan kita punya sesi perkongsian. Jadi tolong keep sharing supaya lebih ramai lagi orang yang mendapat manfaat daripada perkongsian kita ni. Sama-sama belajar. Lagi ramai orang yang participate dengan kita ataupun join kita punya live session ini. Maksudnya nanti soalan-soalan yang keluar pun dia akan lebih menarik dan kita boleh sama-sama belajar, sebab ini adalah two-way session tuan-tuan dan puan-puan. Two-way session di mana tuan-tuan belajar, saya pun belajar. Kita sama-sama belajar. Siapa yang ada ilmu yang lebih, kita ni bolehlah masing-masing berkongsi. Saya ni nak kata ilmu ni banyak, tak ada banyak sangat pun. Tetapi saya boleh membantulah membantu. Tapi kalau lagi ramai orang yang ada dengan kita, bersama dengan kita dalam live session kita, jadi lebih banyak peluang kita untuk belajar. Kadang-kadang kita tak terfikir soalan ni. Tapi ada orang lain yang terfikir soalan tu. Jadi dia boleh menyumbangkan soalan tu dan kita sama-sama boleh belajar daripada soalan yang dikemukakan tu. Macam tu. So sekarang kita ada 68 orang. Tuan Yusof ada bersama dengan kita. Dan EPU Nakib Faiz. Tuan Muaz Universiti Alumni ni. Berkat Tuan Akmal, alhamdulillah berkat, alhamdulillah. Kongsikan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan.
Okey, sambil-sambil itu saya akan mulakan lah kita akan mulakan secara apa peringkat berperingkat. Okey, dan kalau boleh tuan-tuan dan puan jangan apa berhenti untuk share, jangan berhenti untuk apa untuk like kita punya live session ini, dan jangan berhenti untuk orang kata sebagai apa keep posting your punya emoji dan sebagainya. Sebab hari ni banyak benda yang berlaku dalam market sebenarnya. Okay? In fact dalam minggu ni memang quite a number juga. Okay? Dan saya mendapat banyak PM. Okay? Tuan kenapa jadi macam ni? Tuan kenapa jadi macam ni? Okay? Sebabkan memang benda ini memang kita anticipate. Okay? Tetapi apa ramai yang dekat luar sana tak tahu. Kesian tuan-tuan dan puan-puan. Okay, baik, kita dah 71 orang. Kita nak menuju dalam 29 orang lagi. Okey, baik. Jadi sementara itu kita akan beritahu sikit beberapa benda ataupun maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita pergi kepada kita punya main point. So, Tuan Nasif boleh tak kita go kepada kita punya slide Boleh Okey, alright. Okey, so ini adalah kita punya poster lah untuk kita punya market update dan weekly update yang dilakukan secara setiap minggu supaya dapat informasi-informasi terkini daripada market tu sendiri. Okay, next one. Okay, so ini adalah laman Twitter rasmi kita, smartsaham.com. Pastikan Twitter yang asli. Okay, letak sekali kita punya notification tu bell ring tu. Okay, next one. Okay, next one. Ini adalah kita punya laman page Facebook kita. Okay, smartsaham.com, Smart Saham Official. Okay, pastikan yang ori jangan kena ciduk. Okay, memang ramai sangat kita mendapat maklum-maklum malas, orang kata isu Smart Saham ni apa, ada orang cuba meniru Smart Saham dan sebagainya, sebab there's that power of branding ataupun apa value Smart Saham tu sendiri terlalu tinggi. Biasalah kan, back coach, back LV ni ramai je yang orang cilok ataupun ceplak Sebab apa? Sebab benda tu highly valuable. Macam tu. Tapi kalau jenama ni setakat Asadi ni jarang lah kot orang nak cilok. Okay. Tapi Adidas tu orang cilok. Okay. Alright. Okay, next one. Apa lagi kita ada? Okay, ini adalah kita punya YouTube. Okay, dan lagi kita ada apa lagi? Okay. Ini adalah perbincangan yang pertama sekali kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, sementara itu tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan untuk share, keep sharing untuk kita punya Facebook live ni. Boleh share dekat Twitter, boleh share dekat Facebook, dekat WhatsApp ataupun Telegram ke apa benda lah. Okey. Okey, so berita yang dikeluarkan lebih kurang awal minggu inilah dikeluarkan oleh pihak EPF tu sendiri, tak silap saya hari Rabu hari Rabu itu. Okey. So hari Rabu tu dikata apa? Pihak EPF telah mengeluarkan garis panduan ataupun finalization on the process untuk pengeluaran iSinar ni sendiri. Okey, jadi seperti yang kita dah dimaklumkan sebelum ini, okey, oleh Menteri Keuangan so dalam ucapan penggulungan bajet itu sendiri. Okey, jadi kita dah tahu iaitu pengeluaran sebanyak 10,000 untuk akaun 1. Ini melibatkan lebih kurang 80 ribu 80 juta 80,000 pencarum 8 juta. Okey, 8 juta. Okey, 8 juta. So total sekali injection daripada this iSinar ni iSinar. Okay, I disakiti. I disakiti, I tersakiti, macam-macam lah Okay, I suram pun ada. Okay, I muram. Okay, so di hujung sinar tiada sinar rupanya. Okay, macam-macam lah itu kenyataan netizen. Okay, kita memahami je lah kita memahami. Okay, kita memahami situasi tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang kita nak cakapkan adalah pengeluaran iSinar ini telah menyebabkan berlakunya suntikan sebanyak 8 bilion. 8 bilion ke dalam kita punya ekonomi. So ini yang kita dah cover pun dalam sesi yang sebelum ni. Ini cuma lebih kurang macam update lah lebih kurang macam update. So these figures are going into the economy. So
we hope, okay, the economy going to be recover, okay, nicely, because sebelum ni suntikan moratorium itu telah menyebabkan berlakunya V-shape. Okay, tetapi untuk V-shape ini berlaku sustainable recovery. Okay, dia mestilah ada suntikan yang tambahan untuk memberikan orang kata lonjakan bagi ekonomi itu sendiri. Okay, jadi dengan duit pengeluaran iSinar ini sendiri, okay, lagi sedih keluar wang sendiri payah. Okay, KWSP. Okay, oi, power lah Tuan Afif. Okay, I malap. Okay. Okay, alright. Okay, so apa nak cakap tadi? Saya dah cerita dulu, terlupa dah. Okay, so duit ini masuk ke dalam ekonomi, dan kita harapkan duit ini memang masuk ke dalam ekonomi. Okay, bukannya masuk ke dalam scam. Okay, jadi saya nak recap balik. Sahabat saya Tuan Siraj Fahmi dah bercerita tentang scam, okay, pada hari Isnin hari tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas session yang itu, boleh balik, boleh tengok semula, okay, dekat kita punya YouTube, dekat YouTube kita, okay, dekat tak silap dekat YouTube pun ada, dekat Facebook kita pun ada. Okay, so boleh tengok kalau you all terlepas macam mana nak kenal pasti, okay, pelaburan scam, supaya apa tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan yang layak untuk keluarkan duit iSinar ini terlibat dengan scam. Tolong share kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara mara, supaya kita dapat menyelamatkan, okay, lebih ramai orang daripada terlibat dengan scam. Sayanglah kan 80 bilion ni dimasukkan ke dalam scam. Jadi itu adalah satu kerugian lah, okay. Sedangkan sepatutnya duit ini digunakan untuk memulihkan keadaan ekonomi kita tu sendiri. Okay, itu dia yang pertama yang kita buat hari ni. Okay, okay, so 99 dah orang yang bersama dengan kita. Okay, next one. Apa lagi kita ada? Okay, ini benda yang paling best kali 30 November hari Isnin 30 November hari Isnin. Okay, so hari Isnin hari tu berlaku penjualan secara besar-besaran ataupun penjualan secara berjemaah. Okay, yang telah menyebabkan kita punya indeks KLCI berlaku penurunan. Penurunan ataupun orang panggil sebagai nosedive ataupun bahasa-bahasa trader ni terjunan pandalela renong. Okay, dapat full 10 average markah 10. Dia tak ada percikan langsung, percikan air tu tak ada. Memang terjunan dia tu tu somersault apa benda lah, macam-macam lah nama dia kan. Okay, tu somersault apa spike dive apa benda lah, macam tu lah okay, alright. So apa nak cakap tadi? Okay, so terjunan yang sangatlah menarik ini, okay, sebanyak 45 poin telah disebabkan oleh MSCI rebalancing tu sendiri. Okay, jadi MSCI untuk kita punya emerging market, so part of it adalah kita punya banking, most of our banking dimasukkan dalam kita punya this MSCI punya indeks. So bila MSCI buat rebalancing, dia buat bulan November, okay, penghujung November dibuat. Okay, so sebab itulah pada 30 November tu, okay, so bila this rebalancing occur ataupun happens, so dia telah mengeluarkan, counter berasaskan bank. Okay, yang kita tahu dekat sini adalah Maybank, Public Bank, CIMB dengan Hong Leong. Okay, so ini antara 4 bank yang dikeluarkan daripada MSCI ini sendiri. Okay, jadi ini disebabkan oleh satu adalah earnings, earning forecast yang diturunkan ataupun kita panggil sebagai earning tu lebih rendah, okay, daripada forecasted. So dia forecast lebih rendah daripada yang sebelum ini. Okay, sebabkan sebelum ini mungkin dia mengambil faktor moratorium tu dah habis, then earning is coming back. Okay, tetapi seperti yang kita tahu, moratorium dilanjutkan. Moratorium dilanjutkan bagi mereka-mereka yang terkesan dan layak
untuk memohon untuk lanjutan moratorium. Okey, jadi ini telah menyebabkan earnings bagi bank itu, most of the banking sector being cut. So forecast untuk dia orang punya ni is being cut. Jadi bila expectation untuk earnings tu lebih rendah, jadi itulah menyebabkan the valuation for the banking sector orang kata overpriced ataupun overvalue kat situ. Dan itu yang menyebabkan kenapa banking counters ini being dump daripada MSCI itu sendiri. Sebab kita tengok pada hari Isnin tu memang market tu dah cantik dah. Bawa daripada hari Jumaat, kemudian hari Isnin tu alhamdulillah dah cantik sikit dah. Kemudian hujung tu pum, dia bagi sekali terciduk semua. Sebab saya suka main ni large cap. So bila kita main large cap, saya pun sekali kena terciduk sekali. So tak apalah. Tapi kita as a trader, kita as investor, kita ni memang orang kata hati kental, jiwa kental. Tiada lah tangisan di busu katil. Kita terus masuk dekat market. Alhamdulillah kita dah nampak that rebound in our large cap sector mostly. So, bila kita dah cakap pasal MSCI rebalancing ni, automatically kita dah cakap pasal this banking sector. So, banking sector currently is quite overpriced. Ataupun berat kita panggil. So, bila dia dah berat ni, most of the bank ataupun most of the investor are trying to sell their position. So this is one of the opportunity if you want to invest for long term. If you want to invest for long term, so you may want to look for some opportunity for the banking sector because as we know, banking sector is quite evergreen dan sebagainya. If you want to do a balance, defensive portfolio, so if you want, before ni you memang dah agresif sangat, maybe you want to put some into quite defensive punya sector. Maybe you want to put ataupun maybe you want to take a look into some of the banking sector. Some of the counter in the banking sector, because sebelum ni dalam tak silap saya Bursa Chit Chat yang tak ingat lah, yang awal-awal dulu saya ada buat coverage tentang kita punya banking tetapi macam saya cakap dalam Bursa Chit Chat yang sebelum ini, saya dah bagi tahu kata bahawa tak semua counter bank itu tidak menarik. Ada yang menarik, ada yang melakukan orang kata surprise, a welcome surprise. Ini adalah ayat analis, so siapa yang biasa baca analyst report dan sebagainya, bolehlah kita panggil sebagai terbiasa dengan perkataan ni, a welcome surprise, because this kind of surprise yang analyst forecast banyak ni tetapi dia dapat lagi tinggi. So itu adalah a welcome surprise macam tu for their income. So 2 hari bulan 2. 2 hari dia bulan 12. Tarikh yang ditunggu-tunggu oleh oleh pelabur saya kongsi. Katanya nak dapat payment tapi 2 hari bulan 12 still tak dapat payment. Yang dapat dapat website kena block so itulah saya terbaca komen kat sini Tuan Fahmi. So apa macam jutawan saya kongsi. Itulah dia sayanglah kalau terlibat dengan benda-benda yang macam tu. So teruskan keep sharing untuk kita share kita punya Facebook live ini supaya lebih ramai lagi bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok lagi apa yang kita ada dalam kita punya slide ni. Ini adalah berita pagi ni. Berita pagi ni. So berita pagi ini iaitu berlaku, bukanlah pergolakan, ini adalah kocakan. Kocakan sebab dia macam dia sikit baru. Shake dia tu sikit baru. So ini adalah kocakan politik. Sambil tu saya nak jawab soalan Tuan Afif Izzah. MSCI buat rebalancing 2 kali setahun. 2 kali setahun. Satu pada bulan November, lagi satu tak silap saya bulan April ataupun bulan Mei. So 6 kali sebulan lah. Alright, so 6 kali sebulan mana ya?
enam bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Okey. Sorry. Tersasul. Okey, sebab selalu cakap English kan. English kan dia macam terbalik dengan bahasa Melayu kan. Macam tu kan. Okey. Okey, alright. Okay, so apa cerita jadi cik? Okey, kocakan politik ni kocakan politik. Jadi bila berlaku kocakan politik ini situasi politik di Dewan Undangan Negeri Perak itu sendiri, okey, yang melibatkan, kita tak payah cakap lah pasal mana-mana parti politik sebab kita bukan nak cakap pasal politik, tetapi kita nak cakap pasal apa efek dia pada market. Itu yang paling penting sekali. Okey, berlaku kocakan politik. Bila berlaku kocakan politik dan parti ini pula dikaitkan rapat dengan Perdana Menteri kita. Jadi dan ini pula adalah timbalan tak silap saya, timbalan presiden timbalan presiden untuk parti politik yang tersebut. Okey. Jadi jadi bila berlaku this kind of kocakan politik, orang akan mempersoalkan how stable is our current government. Okay, so itulah yang menyebabkan berlaku kerisauan. Okay, berlaku kerisauan. Masa saya buka market tadi pun pagi tadi, okay, mula-mula semua dah cantik, kemudian tiba-tiba keluar berita ini, kita berisau juga dalam market sebab bila berlaku this political instability, then obviously kita punya market akan berlaku kata run away lah macam tu the bull will run away. Okay, so bila kita duduk dalam market tadi we are in between. Okay, it's either we want to secure our profit ataupun this one can hold. Okay, but alhamdulillah kita stay sampai hujung market tu. Okay, sebab pagi tadi pun dah slow masuk tengah hari tadi. Okay, lepas malam Jumaat tu semuanya semuanya sedang bergembira sebab alumni Wyckoff tu semua tengah gembira. Ada yang buat 3%, ada yang buat 8%, ada yang buat 10, 12% dalam tempoh satu hari je tuan-tuan dan puan. Okay, bukan cakap sehari je. Separuh hari saja. Itu adalah apa yang berlaku dalam kita punya alumni Wyckoff. Ada yang lebih daripada tu pun. Okay. Tetapi dalam satu kaunter dia ada yang lebih daripada tu. Okay, alright. So, apa nak cerita tadi? Okay, bila berlaku this political instability, itu adalah satu benda yang sangat-sangat tak favor untuk kita. As investor, as trader, as a market watcher. Okay. Tetapi, Alhamdulillah bila kita menunggu sampai penghujung hari sampai penghujung hari ada keluar beberapa statement ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh beberapa parti politik yang lain. Okey, so contoh yang ini adalah sebahagian parti. Okey, dia mengatakan mereka masih memberikan sokongan sokongan kepada kepada parti yang diperkatakan sebentar tadi. Okey, kemudian ada lagi satu kenyataan untuk dia punya orang kata sekutu juga. Okey, sebabkan blok ini blok kerajaan yang membentuk kerajaan negeri Perak ini. Okey, so antara sekutunya ini antara sekutunya yang lain. Okey, so daripada parti ini mengatakan bahawa mereka masih lagi menyokong kerajaan negeri itu. Okay, tetapi cuma mereka nak ubah menteri besar itu sahaja. Okay, ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh parti ini lah. Okay, so parti ini mengatakan kerajaan negeri still intact, we still support the PN punya blok tu. Okay, tetapi dia orang ada isu dengan menteri besar itu saja. Okay, so itu sahaja yang menjadi isu. Dan pihak DAP, macam kita tahu, pihak DAP masih lagi ada isu dengan menteri besar tu sebab dia dah ciduk dia dah ciduk hari tu, bulan 2 hari tu. So memang pihak DAP memang ada isu. So PAS dengan UMNO sebenarnya tak ada isu pun dengan PN ni. Masih memberikan sokongan, cuma mereka ada isu dengan menteri besar itu sahaja. Nah, orang itu, individu tu bukan parti itu sendiri. Jadi walaupun pihak bersatu mengeluarkan kenyataan berasa kecewa dan sebagainya, tetapi apa yang kita dapat assurance kat sini adalah our political status itu remain stable. Remain stable.
tidaklah berlaku kocakan yang terlalu besar yang menyebabkan goncangan. Macam tu So itu adalah berita baiknya lah kat sini on the positive note for this apa kita panggil kocakan politik yang berlaku dan apa yang dikeluarkan oleh oleh beberapa ahli politik kita pun melihat kenapa apa isu sebenarnya dengan menteri besar ini, dan kita merasakan hujah-hujah yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik ini agak valid, okey, dan tidak ada isu yang lain, okey. Jadi itu yang memberikan keyakinan kepada kita as investor, as a trader, as a market watcher. So we remain intact with our view, okay. So kita akan tengok nanti market KSCI macam mana, okay. So ini penyumbang-penyumbang lah penyumbang-penyumbang kepada kita punya market update nanti. Okay, so hari ni market ditutup sedikit rendah, okay, 1621 1621. So gainers about 580, losses about 731. So ini antara benda yang biasalah berlaku biasa berlaku dalam market, okey. Tetapi kalau kita tengok sepanjang tahun ini yang kita nak tunjukkan sebenarnya, okey, iaitu dah positif, okey. So market kita ni, okey, dalam tempoh setahun ni dia dah berada on the bull side, okey, on the bull side, okey. Okey, right. So itulah, ni extract dari mana? Yang mana? Ini kot. Ni kan. Alright. Okay, so on the positive note lah kat sini bahawa yes, okay, we are still good with the market. Okay, so apa yang berlaku hari ni, kita tengok most active ini adalah most active. Kita tengok ada Yongtai, M-Tronic, HWGB. HWGB ni quite meriah juga hari ni berlaku trading je. Sapura Energy, AT, M-Tronic, WA, KNM, PHB, Inex dan EAH. Inex pun Inex pun berlaku highly traded hari ni. Okay, right, tak apa. Ini adalah most active hari ni. Kemudian ini adalah top gainer. Top gainer Petron Malaysia, Heng Yuan, Panami, British American Tobacco, Timecom. Timecom. Okay, Ion Credit. Timecom ni dulu, ya Allah, RM8. Sekarang dah RM13. Okay, Ion Credit bersama. Okay, MBMR. Okay, Yinsen P Metal. Okay. So kalau kita tengok dua yang di atas tu adalah Petron Malaysia dengan Heng Yuan. Ini antara top gainers top gainers in term of kita panggil sebagai the real gain not the percentage gain kat situ. Okay, alright. So itu yang berlaku pada hari ini. Okay, so itu sedikit maklumat yang kita maklumkan. Okay. So kita ada break sebentar ke? Okay, so sebelum kita teruskan dengan lebih banyak info lagi. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, keep sharing. Okay, kalau lah lebih daripada 150 orang malam ni viewers, okay, so kita akan bagi lebihan lagi. Saya ada screenshot yang saya dah reserve kalau 150 kita bagi yang itu. Kalau tak, then kita berhenti setakat yang mana je lah. Okay, alright. So sementara itu kita akan memberi laluan kepada pihak penaja untuk memberi makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang pengalaman saya 13 tahun dalam Bursa Malaysia, dalam trading dan juga melabur ni, saya lihat ramai sebenarnya partisipan yang tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mereka menceburi bidang saham.
Okay, so ini adalah sikit pemberitahuan untuk kita punya kelas Smart Saham Asas, di mana kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menguasai asas saham itu sendiri sebab ramai trader dekat luar sana tak tahu basic, tak tahu corporate exercise, tak tahu macam mana naik saham, turun saham, kenapa naik, kenapa turun, semua tu. Jadi itulah asas dan fundamental bagi saham tu sendiri. Jadi itu adalah sangat-sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan kuasai sebelum tuan-tuan dan puan-puan trade dalam bursa saham tu sendiri. Dan pemakluman yang kedua adalah ini adalah kita punya syllabus untuk Syariah investing workshop ataupun kita panggil sebagai kelas asas saham kita sendiri. Alright, apa lagi yang kita ada yang seterusnya adalah pemakluman untuk kita punya Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint. Baik. Jadi untuk Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint ini adalah untuk advanced trader, untuk belajar macam mana nak kaji pasaran saham, macam mana nak forecast, macam mana nak predict the future. Itu antara benda-benda yang kita akan ajarkan lah. Dan pemberitahuan ataupun makluman yang baik kat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil yang ini, Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint, sebab ramai yang tanya, tuan saya ni newbie, tak pernah trade dan sebagainya, boleh ke masuk kelas yang advance ni? Boleh, tak ada masalah, sebab tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu complementary set, iaitu dengan kelas asas tu sendiri. Jadi beli yang ini dapat sekali dengan kelas asas tadi tu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh dah jimat duit kat situ. Itu sedikit pemberitahuan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi kita ada? Kita akan pergi balik kepada saya punya slide tadi. Baik. Jadi ini adalah slide yang terakhir tadi slide yang terakhir. So kita nak tengok pula slide yang lepas ni. Apa pula lepas ni? Ini adalah counter-counter yang mencatatkan ataupun the leaders of the bear hari ni, top losers, top losers untuk hari ni. Next one. Kita nak cakap pasal yang ni. Ini antara data yang menarik untuk kita bagi market update. So ini antara data yang menarik yang kita nak kupaskan. Yang sebelum ini adalah macam biasa-biasa je. So kita tengok ini adalah untuk November November punya transaction history. Kalau kita tengokkan kat sini, kita ada foreign institutional, local institutional, local nominees dengan local retail kat sini. So kalau kita tengokkan participation of foreign institutional, still net sell. However, apa yang kita nampak kat sini adalah berlaku peningkatan so daripada 1500 15 something before this, indeks KLCI itu sendiri dah naik melepasi aras 1600. Aras peningkatan ini dia dah break 1600 ini without the participation of the foreign institutional. Walaupun foreign institutional is not coming, but our index at the year high. Dalam tempoh setahun ni, inilah titik yang paling tinggi sekali. Inilah titik yang paling tinggi walaupun foreign money is not coming yet. So when we are seeing this, we are seeing the recovery of the KLCI itself. So di mata pelabur-pelabur asing, when the recovery of the KLCI, kemudian political situation dekat Malaysia being stabilized dan sebagainya, so itu akan memberikan confidence kepada foreign institution to coming back into our local boss, to the KLSE. So ini yang akan melonjakkan lagi aras KLCI itu ke aras yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi kalau kita tengokkan most of the trade dipayungi ataupun disupport oleh local retail. Yang ini pun kita dah cakapkan kenapa boleh pergi sampai 1600, kenapa boleh hit 1600, because the local retail are coming back due to the MCO period. So itulah antara sebab ataupun punca kenapa this KLCI boleh hit 1600 dan alhamdulillah dia dah hit dah pun. Alright, so kita nak tengok lagi Kita nak tengok lagi. Ini adalah
KLCI hari ini, dan ini adalah satu data yang biasa yang kita tengok. Kalau hari Jumaat memang KLCI ini agak kurang menarik, okay, tetapi kita still based on previous data yang ini, okay, kita still intact ataupun kita having high confidence, okay, untuk KLCI kita meneruskan pendakian ke aras yang lebih tinggi. Dan beberapa analis juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang sama. In fact, ada analis yang mengatakan kita punya KLCI may hit to 1800, okay, in this year, okay. Tetapi itulah, okay, provided semuanya berlaku dengan lancar, alhamdulillah, insyaAllah boleh sampai 1800. Okay, baik. Jadi ini kita dah maklumkan tadi, alright. So ini adalah indeks yang ada, consumer products kurang menarik. Yang agak menarik hari ini adalah industrial products, okay. Berlaku pecutan di saat-saat yang terakhir. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan boleh, okay, hari Isnin nanti, okay, untuk tengok kita punya industrial products punya stock related, okay. Kemudian construction, okay, construction juga berlaku pemaluan di hujung-hujung trading hour itu, okay. Di hujung-hujung trading hour berlaku pemaluan sedikit. Ini mungkin dikaitkan bersama-sama dengan HSR. Itu antara berita-berita yang masuk lah hari ini. Kemudian berlaku juga pemaluan kompang, okay, tentang property. Kalau kita tengok property from today, so berlaku peningkatan yang quite nice juga peningkatan tu. But for me, I still not favoring the property punya sector. But if you want to trade, okay, you can take position you accordingly. So you have to understand. We as a Wyckoff trader, we have understand the big picture, but we know, okay, masa kecil ni pun kita boleh ambil juga peluang. Okay, so macam property ni, okay, kalau lah tuan-tuan dan perempuan ada that kind of expertise, you can ride this small trend, because ini antara falsafah ataupun mazhab dalam technical analysis. Okay, dalam trend ada trend, dan dalam small trend itu kita boleh ambil kesempatan, okay, dalam that kind of small trend, okay, no issue pun. Kalau you memang pandai trade, you memang ada ilmu tu, okay, itulah sebab ataupun kenapa kita sangat tekankan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendalami ilmu, okay, trading saham itu sendiri. Okay, kemudian counter teknologi, counter teknologi kita tengokkan tidaklah berlaku peningkatan yang quite menarik juga di situ. Okay, tak adalah menarik sangat, tetapi ada beberapa stock berkaitan dengan teknologi, okay, yang saya pun dah cover dah sebelum ni. Okay, counter teknologi yang berasaskan perkhidmatan, berasaskan kerajaan tu sendiri, okay, hari ini sudah profit, okay. So kita dah bagi tahu kan, kalau you all tuan-tuan dan puan tak beli tu macam that's your loss that's your loss. Kita tak bagi tahu counter apa, tapi kita dah bagi tahu dah market update apa yang akan berlaku dan sebagainya. Okay, then it happens, okay, dan claim. Okay, bukanlah nak claim sangat pun, tetapi itulah menunjukkan betapa genuine apa yang kita bagi dalam kita punya weekly update ni adalah satu benda yang sangat-sangat solid, dan benda ini terbukti. Terbukti. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan, okay, boleh ada peluang untuk mendalami ilmu saham tu lagi. Okay, sebenarnya weekly update ini adalah sedikit sahaja pecahan daripada apa yang kita ajarkan pada tuan-tuan dan perempuan. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, okay, sedikit pecahan ni pun dah boleh buat profit. Cuba bayangkan you faham the whole pie tu. Okay, the whole pie of trading ataupun investing methodology tu, okay. Sebab itulah kita punya alumni tu, alhamdulillah, okay, market macam mana pun still boleh buat duit dengan konsisten. Tak ada isu pun, tak ada masalah. Okay. Saya tak boleh lah nak sebut counter apa nama, okay, tapi saya dah bagi tahu jelas lah tu, okay. Okay, ini namanya bagi betis nak peha, dapat peha nak kepala. Okay, alright. Okay, baik. So kita nak tengok lagi apa lagi yang kita ada. Okay, alright. So news flow yang baru, tak adalah baru sangat, yang ini antara early of this week. Okay, early of this week, UK
Satu Pfizer Pfizer is apa dia dikatakan 95% tak silap saya. 95% selamat. Okey, 95% selamat. Kemudian apa beberapa negara cuba mengambil shot yang orang kata mengambil peluang yang paling awal untuk mendapatkan this vaksin untuk COVID-19. Jadi UK adalah negara yang pertama untuk authorize ni apa membenarkan penggunaan vaksin daripada Pfizer dengan BioNTech ni sendiri. Jadi itu antara perkembangan yang positif lah tetapi Malaysia ini bagus juga, bukan kata tak bagus. Malaysia mengambil pendekatan untuk mengesahkan dulu, membuat sedikit pengkajian ataupun uji kaji vaksin tu sendiri, sebelum dibenarkan ataupun boleh digunakan di Malaysia. Jadi bila kita nampak this kind of flow ataupun this kind of news flow, jadi ini memberikan satu suntikan ataupun semangat kepada kita bahawa benda yang paling kita takut sekarang ni adalah COVID-19. Jadi bila COVID-19 ini ataupun ketakutan ini sudah boleh diatasi, jadi itu memberikan keyakinan kepada kita, satu, untuk business going back, consumer start to spend, people kita harapkan bila business growing, orang mendapat pekerjaan dan sebagainya. So the prosperity is coming. Sebab itulah kita sangat tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah you baru nak start trading saham, this is the good opportunity for you to start investing. The best one masa COVID hari tu, masa bulan 3 hari tu, that's the best one. But now there is another room ataupun window of opportunity untuk tuan-tuan dan puan-puan mula belajar saham. Tapi janganlah belajar saham ataupun trade saham itu tanpa ilmu. Jadi please trade dengan ilmu supaya apa tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat pastikan kita punya trading itu dapat dilakukan dengan cara yang betul. Baik, jadi kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok chart. Kita nak tengok chart. Kita nak tengok chart. So kita nak tengok chart. Kita ada beberapa chart yang kita akan view kan. Sementara itu seperti biasa, kita ada berapa ni? 97. Since ada 97 orang viewer saja. Jadi kita akan bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk pilih satu counter. Pilih satu counter. 3 lagi nak 100. Share dulu. Siapa yang nak? Siapa yang nak? Please share. Supaya kita dapat 100 ni. 100. Turun balik 95. Tak apalah. Kalau tak nak, tak apa. Kita nak bagi lebih tapi orang tak nak. Tak apalah macam tu. So tolong bagi tahu satu nama counter untuk kita punya admin akan tapis akan tapis. So you bagi nama counter sementara saya nak viewkan chart. Ada beberapa chart yang saya nak review. Sementara tu tuan-tuan dan puan-puan bagi satu counter. Pilihan tuan-tuan dan puan-puan, ingat satu je. Jangan buat undi rosak. Dan kalaulah saya dekat penghujung nanti saya nampak ada 100 viewers, mungkin kita akan buat lebih sikit. So 99 ni lagi seorang. Share. Alright. So kita dah buka ke kita punya chart ni? So kita nak tengok chart apa ni? Kita ada KLCI. KLCI. Cantik chart ni. Right. So sebelum ni kita dah cakap KLCI ini akan pergi kepada 1600 punya level. Kita bagi tebal sikit. Tebal sikit. 1600. Dan dia pun dah hit dah 1600. Dan alhamdulillah ini daily chart daily chart. Dan 30 November. Ni 30 November yang saya kata tu. Terciduk semua orang ni. Saya pun terciduk sekali tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, kita cerita benda betul. Terciduk kita cerita lah terciduk. Tak ada seorang pun yang perfect. Tak ada orang yang bulletproof ataupun foolproof. So terciduk but we stand with the market. Dan kita tengok
Alhamdulillah this KSCI boleh remain ataupun apa kita panggil sebagai berada konsisten berada di atas paras 1600 ni. Kalau kita tengok dia dah mula menaik. Kalau ikutkan daripada hari Jumaat tu dia boleh je nak naik lagi, tapi sebabkan ada MSCI tu last minute punya call tu boom jatuh. Kemudian kita tengok berlaku recovery so dia menaik sampai hari ini 1621 jatuh sikit. Semalam 1628 1628 dekat sini So kalau kita tengok dalam tempoh setahun, dalam tempoh setahun 1628 itu adalah aras yang paling tinggi sekali dalam tahun ini. Wow. Itulah yang kita katakan this KSCI chart is showing strength sign of strength kat situ. So dan kita sangat-sangangat teruja so dia boleh pergi sampai 17, even some analysts giving analyst coverage boleh pergi sampai 1800 somewhere around there. So kat sini ada kat sini dan juga di sini. So itu antara kita punya target lah untuk yang akan datang. So yes, memang kita tidak nafikan memang dia boleh pergi dia boleh naik sampai 1700 ni. Memang ada high probability ataupun high chances untuk dia pergi 1700 ini. Dalam tempoh kita ada lebih kurang tak sampai sebulan lagi but this will be a rally. Siapa yang faham market cycle you will understand why we are talking about this one ataupun we are very bullish in this kind of movement. So siapa yang faham market cycle dia akan faham. Next one kita akan tengok juga chart apa yang kita nak tengok. Kita nak tengok UK oil, Brent oil. Brent oil. UK oil. Brent right. So untuk Brent Brent ini kalau kita tengok kan untuk Brent ni dia berada dekat, dia segar-segar nak naik 50 ni. Dia segar-segar nak naik. Dan ini antara update hari ni semalam macam tu. Keluar update berkaitan dengan OPEC OPEC meeting. So bila berlaku OPEC meeting dia memberikan keputusan sama ada nak tambah supply ataupun kurangkan supply. Disebabkan oleh orang kata vaksin tu dah ada. So OPEC berpandangan bahawa there is no issue for us to increase small portion of the supply. Tidaklah berlaku orang kata a spike in the supply so the supply tu masih lagi terjaga. Dan ini pun kalau kita tengok kan this Brent ini menunjukkan pendakian dan ini pun antara punca ataupun penyebab kenapa kita tengok Hang Yuan dengan Petra Malaysia hari ini berlaku peningkatan. Dan this is very very good signal for those oil and gas punya counters. So ini antara orang kata if this brand can break $50 punya level, then it will meneruskan pendakian dan memberikan keyakinan kepada investor-investor untuk kembali ride the oil and gas punya sektor. But this showing kita nak tengok macam mana behavior dia bila dia sentuh 50 tu, sama ada dia boleh remain ataupun dia tak boleh nak remain, berlaku rejection dekat level $50 per barrel. Right. Belum pecah lagi belum pecah lagi. Tapi itulah kita ni sebelum pecah tu kita kita dah take position because we already have that anticipation. Jangan baru dah break up baru nak masuk. Aduh, kita sebelum break up tu kita dah boleh predict macam tu. So that we can ride all the way from daripada bawah ni sampai atas. Tu baru sedap. Alright. So kita sahabat saya. Tuan Razi, kita ada counter apa majoriti kita Tuan Razi?
Ada 3 tolong bagi tahu saya. Okey. Okey, so counter apa yang ada? Serba. Okey, ramai orang minta serba. Okey, kita buka yang pertama. Oh, dah 106 orang 106 orang. So kita boleh buka lah 3 cat. Okey, kita boleh buka 3 cat. Okey. Seperti yang dijanji-janjikan. Okey, kita bukan politician. Okey, kita mengutarakan janji. Janji dikuatakan. Okey, baik. Jadi untuk serba dinamik. Okey, serba dinamik. Okey, serba dinamik. Allah, apa ni? Okey, serba dinamik ni dia memanglah kalau ikutkan dia ni oil and gas. Okey, tetapi most of the income for serba dynamic is not coming from oil and gas. Okay, kalau you all tengok dia punya quarter report yang sebelum ini yang baru-baru ni dikeluarkan, okay, not mainly contributed by oil and gas anymore. Okay, but macam kita tahu news flow yang baru ini dia ada secure a few contracts, okay, a few new contracts. So itu adalah memberikan orang kata sebagai a booster, okay, kepada serba dinamik itu sendiri. Okay, dan kalau kita tengok kan kat sini dia dah break 117 punya level, 179 179 punya level dia dah break dekat 18 tu. Kemudian sekarang ni dia berada dekat 19 punya level. Okay, tadi dia touch sampai 191 tak silap saya. Okay, 191, ya betul. Okay, paling tinggi hari ni adalah 191. Kemudian kita tengok there is no selling pressure dekat hujung-hujung tu kalau kita tengok dekat serba ni. Okay, sebab we quite monitoring this counter closely. Okay, so maybe in Monday hari Isnin tu serba ini boleh menunjukkan ataupun meneruskan peningkatan dia. But however, we need to monitor dia punya market depth on hari Isnin nanti. Okay, but for this pattern for those who understand the Wyckoff pattern, then this is very favorable pattern for us. Okay, so bila berlaku breakout kat sini, but it come with a high volume, so we need to monitor closely hari Isnin punya market depth. So okay untuk serba. Okay, apa ni, saya ada 126. Wish. Oh, orang memang masuk dekat hujung-hujung je. Okay, dekat hujung-hujung je orang masuk nak tengok counter. Okay. Macam ni kita buat ni lah. Okay, counter tu kita buat random belah ni bila kita nak buka, kita buka je. Okay, barulah ramai yang terciduk. Okay, so okay, Nurul Hazwani, okay, semangat. Okay, semangat tengok kelas saham macam ni. Ni baru sikit. Okay, kita punya semangat tu sampai pukul 5 pagi. Okay, kalau belajar dengan kita. Okay, next one. Apa dia, Tuan Razi? Kita punya counter. MyEG. Wow. MyEG. Okay, cantik candle serba breakout. Breakout. This kind of breakout. Almost Morobozu sebab dynamic tadi tu. Almost Morobozu. Okay, so this is MyEG. Okay, MyEG. Okay, Allah, MyEG. Siapa dengar kata, dapatlah nikmat dia. Siapa tak dengar kata, dapatlah bahana dia. Okay, alright. So MyEG dia dah breakout Dia dah breakout 1815 punya level So daripada 2018. Okay, bukan setakat tahun ini. Okay, 2 tahun. Okay, 2 tahun punya all time high. Okay, 2 tahun punya time frame ni dia dah break. Okay, dia dah breakout 181 punya level. Okay, so we see, Allah, nak kena hype ni tapi tak apalah. Saya tengok volume sikit. Okay, so volume ini orang nak kata cantik. Yes, quite cantik dengan spread yang diberikan kat sini. Okay, so untuk apa MyEG ni so yes, okay, dia pun dikuasai ataupun dikuasakan dengan better earnings so better earnings. Kemudian dia dapat contract renewal tak silap saya untuk 3 tahun lagi dan ada beberapa kontrak baru yang masih lagi dalam bidding. So this drive MyEG to go higher. Okay, so itu antara punca berlakunya this kind of movement
But however, okay, with this kind of spread, okay, this kind of candle punya jenis ataupun bentuk candle yang macam ini, okay, you may want to apa, to tengok untuk hari Isnin nanti, okay. Okay, but this is a breakout, this is very junior breakout, dan dia punya berhenti tu kat mana, dia berhenti dekat 181, which is closely to this one, tak silap. Ni paling tinggi berapa, Yap. Okay, ni paling tinggi 182. Okay, 182. Okay, paling tinggi sebelum ni adalah 182. Okay, so dia berhenti tu ngam-ngam ataupun cantik-cantik, lebih kurang lah, 1 sen, beza kat situ. Okay, so this showing a very good confidence to us. Okay, okay, next one. Lepas ni tengok counter awal-awal. Ya tu. Nak tengok counter awal-awal lah lepas ni. Okay. Okay. Okay, yang lagi satu. Yang lagi satu. Okay. Yang lagi satu apa, Chrono Chrono. Okay, so admin saya bagi tahu Chrono Chrono. Okay, Chrono. Uish, Chrono ni. Okay, Chrono ni. Allahu Akbar. Okay. Okay. So kita tak nak cerita yang panjang tu, kita nak cerita yang sekarang ni je. Chrono. Okay, Chrono. Okay, so Chrono ni. Okay, so apa yang kita boleh nampak dengan Chrono ni? Okay, Chrono ni melakukan satu pattern, okay, yang agak menarik. Okay, dia menunjukkan, kalau boleh saya conteng kat sini, kalau saya boleh conteng. Okay, so ini adalah bentuk senyuman. Okay, bila berlaku bentuk senyuman yang macam ni, okay, kita memang tersenyum lah. Okay, kalau kita tengok counter-counter yang macam ni, sebab dia senyum kat kita kan, so kita kenalah senyum balik kat dia. Okay, macam tu je, tak susah pun trading ni. Okay, kalau dia tak senyum kat kita, kita jangan senyum balik kat dia. Okay, so counter senyum-senyum macam ni, okay, pattern senyum macam ni, so itulah memberikan orang kata satu kegembiraan bila senyum. Senyum ni tanda gembira. Okay, so untuk Chrono ni, Chrono ni dia terus melakukan pendakian. Okay, so we want to monitor for this Chrono. For this Chrono, we want to monitor if, okay, it can break this kind of level. Allah. Okay, this kind of level. Dia saya tunjuk tu terus dia tak bagi lah. Okay, okay, alright. So yes, Cap Chrono ni memanglah senyum. Okay, memang senyum sokmo boh. Okay, senyum sokmo. Okay, so bila kita tengok Cap Chrono ni memang senyum sampai ke telinga. Okay, but however we want to take a look when the price is testing, okay, this level, okay, 69-70 sen punya level. Okay, but with this kind of behavior, it may take some time, okay, untuk dia pergi ke atas tu. Okay, so kalau kita tengok dekat hujung ni, okay, ada berlaku sedikit weakness dekat situ, but however this small trend line is still intact. Okay, but we want to look at, okay, sama ada okay, dia mungkin boleh rebound dekat that small trend line untuk meneruskan pendakian ke 70 sen, ataupun dia akan test balik ke bawah. Okay, kalau dia tak test ke bawah pun dia mungkin akan berlaku small retracement kat situ. Okay, but Chrono ini adalah satu chart yang memang membuatkan semua Wyckoff trader tersenyum. Okay. Okay, right. So kita nak tengok sikit, ada ni. Ada komen-komen apa lagi? Senyuman gigi rongak. Okay, rongak tak rongak, mana tak rongak pun. Okay, cantik je. Okay, cantik je, tak rongak-rongak pun. Okay, nampak macam long term stock. Yes. Okay, dia mungkin tidak berlaku secara orang kata immediate, but you may want to
to put this chrono for long term. Okay, for long term punya perspektif, you may want to take a look into this chrono. Kita tengok sikit earnings dia baru-baru macam mana. Okay, so earnings dia pun tak ada surprise, I believe. Okay, so I think that's all from us untuk Smart Saham. Alhamdulillah kita ada 130 orang. Okay, lepas ni saya rasa kita akan buat perkongsian berkenaan dengan chart tu dekat awal-awal. Okay, awal-awal ke tengah-tengah ke kita akan buat random lepas ni. Okay, sebab ramai orang nak masuk sebab nak tengok chart dia. Okay, oh tak aci lah korang macam ni Okay, tapi kalau you sekadar tengok chart tetapi tak faham pun apa the basis ataupun what the build up untuk this kind of apa orang kata sebagai insights ataupun market punya update then you won't understand the whole story. Okay, itu adalah satu kerugian lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Okay, so better you faham kenapa market behave like that. Okay, so kita bawakan dengan data-data ataupun maklumat-maklumat yang terkini. Okay, so jadi okay, so dengan jadi tu samalah kan. Okay. Okay, jadi saya rasa kita pun dah sampai 9.36 ni. Jadi jangan lupa bersama lagi dengan kita untuk Smart Saham Bursa Chit Chat pada minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik, dengan speaker-speaker yang lebih menarik. Kita ada kejutan-kejutan baru untuk tuan-tuan dan perempuan, dan pastinya kita akan bawakan yang terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan daripada Smart Saham. With that, saya ucapkan selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.